Okay, dia tak respon lagi. Alright, good. Now, okay, jadi pada hari ini kita nak belajar tentang force in 3D. Jadinya saya dah senaraikanlah item-item yang saya rasakan perlulah untuk sebagai basic asas for you to understand the concept of force in 3D. Okay. Number one is the 3D axis and its various rotation by using the left hand rule. And then the second one is the 3D force formulas and its derivation, meaning to say you have some sort of formulas in order to solve any 3D force punya problems, which is the force movement and the angle direction. Ini saya akan terangkan sebentar lagi. And the third one is the force conversion with given magnitude and known movements and angles, meaning to say you have force in 3D direction, and then it only gives you the value of magnitude, so you can convert this force into the Cartesian vector forms, and with known I, J, and K and its direction of angles direction. Number four, force in 3D, you are also able to resolve force resultant, and any unknown values if the force resultant magnitude is given, so you can find the unknown values of the force solution in 3D. And last one is the position vector in 3D and its uses for the force conversion into Cartesian vector form. Okay, now in order for you to understand this 3D force concept, first of all you need to understand the axis itself. Okay, take a look at this axis here, simple axis. Okay. Okay. So by using the left hand rule, suppose that this is your middle finger, okay, middle finger, and then this is your what we call it as your index finger, jari telunjuk lah. Saya lupa dah apa benda dia punya nama bahasa Inggeris tu. Okay, and then this one is your thumb. So you kena imagine macam tu. So middle finger, left hand rule, ini represent paksi X. Your jari telunjuk represent paksi Y. And then your thumb represent the Z axis. Okay, macam tu lah dia punya rule untuk faham. X, middle finger, your telunjuk is your paksi Y, and then your thumb represent paksi Z. So if you are to rotate this axis, let's say in this position, okay, this is your X, okay, this is your Y. Try use your left finger configuration, okay, X and Y position, so you immediately know that your thumb will pointing up here. Okay, so obviously this is your Z direction. Okay, boleh faham ke tu? So what I'm trying to say is that this axis position and direction untuk X, Y and Z ini cukup penting because dalam soalan dia suka-suka dia je. Dia suka buat configuration macam ni. Okay, ada kalanya dia buat configuration macam ini. So you kena hati-hati. Takut bila you resolve paksi lain. You tulis dalam statement IJK ni, you dah tersilap dia punya details. Because why? If you refer to this one, your X here in Cartesian form, this one is I, this one is J, and this one should be K. Okay? Now, if you rotate the axis from here to this configuration, suddenly you will notice that this X is here, so this is your I. No longer K. No longer same with K because of the rotation. Okay? So this is not the same. And then this is your J, and then this is your K. So please pay attention and always alert with the axis configuration. Alright. So far so good. Boleh faham tak? Ini benda basic ni.
Tolong respon sikit. Boleh. Okay, good. Now, kita move on to inilah yang kedua tu, iaitu apa benda tadi? Left hand row sudah. The 3D force formulas. Kita nak kenal lah formula-formula yang melibatkan 3D forces. Baik. In order to do that, first of all, I need you to remember this one lah. Okay, kita remember balik. Sekiranya saya ada paksi X dengan Y in 2D plane. 2 dimension Ni 2 dimension. So, suppose that this is my F. Okay, my force result. Force lah, force. Dia ada satu force kat situ. And then immediately you will know that this F is contributed by the movement of Fx here and the movement of Fy here. Okay, Fy here. So you will state this F in terms of Cartesian vector is like this lah. Fxi plus Fy j. Okay, ini yang basic yang kamu belajar masa kita deals dengan 2 dimensioning. But when we are dealing with 3 dimensioning, you have to pay attention with the axis. Suppose that this axis, example here, configuration axis dia macam ni. So maybe this is your X and then this is your Y. So this is your Z. Saya ada satu F Saya ada satu F, dia bergerak dalam 3 dimensioning ini. So this is your 3D configuration. So this is your force. Alright. Now, the same concept applies, such as in this 2 dimension here, same as 2 dimension configuration. You just need to know the movement of individual axis punya direction of forces. Okay. So you kena tahulah mula-mula dia kena lalulah dekat pasi X. Okay. This one represented by Fx. And then dia lalu dekat sini yang dibuat oleh Fy. Okay. Fx, Fy. Fy lalu kat kanan lah sebab sini paksi Y. Okay. Takkan dia nak lalu kat X juga. Tak boleh lah. Because we are now focusing in 3D punya movement. And then suddenly dia naik atas. Dan lalu pada paksi Z. So we label this one as Fz. So kita tahu rupanya F ni nampak macam duduk macam ni. Macam tu dia padahal dia ada movement. Fx banyak ni. Fy banyak ni jarak dia. Okay. Fy. Okay. And then naik atas sini Fz. Barulah kita tahu rupanya F ni dah ada dalam 3D punya koordinat. Okay. So you kena faham macam tu because kita nak menggunakan the same statement here in this 3D configuration. So your F here can be written in terms of Cartesian vector such as this lah. Fxi, okay. Fxi lah, Fx plus Fyj plus Fzk, okay. Moving upward Fzk. Ini basic yang kamu kena faham. Okay? Ini yang paling asas sekali yang kamu kena faham. Kalau kamu fail nak faham yang ini, memang payah nak faham yang seterusnya lah. Now, saya akan attach satu benda lah nak bagi faham sikit lagi. Okay, macam ni. Mana benda ni? Saya cari dulu force in 3D. Ya, this one. Now. Okay, saya bawa benda ni ke sini untuk nampak bagi jelas. Okay. Baik. Yang kamu perasan sini kan? Okay, cuba tengok yang ni. Ini ialah kita nak fokus paksi X. Kita nak fokus movement paksi X. You tengok Fx ni, okay, Fx ini kalau dari segi gambar ni dia AX lah, dia label AX. So dia move daripada 000 pergi ke sini. Dia lalu sampai hujung tu. Kemudian ni yang A ni, ni lah F ni. Ni A ni F ni lah. Okay. Yang ni F, yang ni Fx. Okay. Bila dia lalu sini, dia nak sampai dekat A ni, F ni, dia buat satu triangle. Dia buat satu triangle meaning to say AX, dia naik atas terus. Dia naik atas terus dan jumpalah F.
Okay. So in terms of different perspective, dia macam ni. Okay. If I were to look this configuration here, this plane here, okay, saya tengok mata saya dekat sini. Mata saya ni, saya perhati sini. Saya perhati dekat paksi X sahaja. Saya tengok dan bila saya draw dia dari segi bentuk ortografiknya, saya akan nampak dia buat satu movement macam ni. Okay. This is your paksi X. Okay. This is your paksi X. Inilah ni paksi X. And then yang menegak ni, naik atas ni, ialah paksi Z. Okay. Dan kita nampak, alah teruknya. Okay. Dan kita nampak, dia naik ke atas itu pada paksi Z. Okay. Boleh nampak tak tu? Sini X, sini Z. Bila saya letak mata saya kat sini, so saya nampak, saya tengok daripada sini sekarang ni, oh, dia lalu paksi X, dia lalu paksi Z. So, the movement of Fx is actually, apart from this movement, the combination of Fx, Fy and Fz, it can also be contributed by this position, iaitu Fx here, okay, and then combine with this one, okay. So yielding your force here, iaitu A, okay. So you kena ingat bila you tengok daripada sini, you akan nampak triangle lah ni. Triangle. Triangle ni yang saya tengah construct ni. So, kita akan nampak di sini ialah 90 degrees. Dia movement dia cantik. Okay. Bergerak Fx, naik Fz. Okay. Baik. Bila dia naik macam tu, dan dia ada sudut. So, sudut di antara Fx dengan F ini, dia membuat satu sudut alpha. Kalau untuk X, I, kita akan buat dia sebagai, kita nominatekan dia sebagai alpha. Okay, alpha. Meaning to say, bila saya nak fokus balik kepada yang ini, so this is my Fx, and then suddenly triangle tu tadi kan, dia pergi dekat F tu, buat triangle macam ni, saya boleh bagi tahu Fx pergi ke F ini, dia buat sudut alpha. Inilah alpha ni, yang dia tunjuk ni. So, bila kita tengok dari segi perspektif yang 2D ni, immediately I know that this is alpha. Okay? You kena mahir tengok dia punya position tu. Same goes to untuk movement daripada Y. Okay? Meaning to say, AY ni dia nak move. Okay? FY move. Ini sebenarnya parallel di sinilah dia sama. Okay? FY movement here. Okay. And then dia terus naik ke atas. Dia move di sini. Betul dia naik buat satu triangle ke atas. Menghasilkan juga F ini. So, bila saya view dari segi mata saya duduk belakang sini. Saya tengok daripada paksi belakang tu. So, saya dapat tahu. Sebenarnya, ataupun saya tengok depan sini. Okay. Saya punya perspective of axis here is this one should be Y, this one should be your Z. Okay. Fy lalu macam ni. Kemudian dia naik ke atas. Tapi dia naik atas bukan naik straight. Dia naik macam nak mendaki lah. Tapi bila tengok macam ni, dia macam naik. Naik straight. Walhal bila you tengok sini, dia mendaki ni. Dia mendaki. Dia mendaki menyengit tu. Okay, dia macam plane. Sebab tu dia nama 3D. Dia melibatkan ke semua paksi. And then menghasilkan UF. Okay, another F here. So, of course dia akan ada sudut yang membuatkan movement macam ni. Iaitu kita wakilkan dia dengan beta. So that's why dia wujud beta ni. Okay. And same goes to Z-axis here. Okay, Z-axis. You just buat dia tengok dia punya movement. You tengok daripada sini. You tengok daripada kawasan atas macam ni. Okay. So, bila kita construct dia, okay, sebenarnya dia lalu ke atas. Dia lalu ke atas. Ni nampak. You punya, dia lalu macam ni. FZ ni dia lalu atas macam ni.
Kemudian dia corner macam ni. Okay, ini yang saya nak buat ni. Dia lalu atas macam ni, iaitu FZ. Kemudian dia lintas macam ni. Dia bukannya dia lintas sini, dia cross macam tu. Okay, dia lalu macam tu, menghasilkan juga F. F ni. Dalam kes ni A lah, kita label F. Okay. So movement FZ dengan F yang cross macam ni, dia buat satu lagi sudut, nama dia ialah gamma. Okay. So this one should be your Z axis. And then dia lalu macam ni sebenarnya kita tengok dia pada X axis. Okay. Dia lalu macam ni, dia cross X axis ni. Okay. So ini ialah configuration force in 3D. Pertamanya ialah dari segi bentuk movement yang simple macam ni, iaitu Fx, Fy, Fz, dia keluar formula macam ni. Kemudian bila saya tengok, sebenarnya selain pada yang macam ni, dia juga dibuat oleh sudut. Okay. Fx pergi ke atas macam tu, dia buat oleh sudut alfa. Okay. Fy pergi nak atas macam tu, ni dia buat oleh sudut beta. Okay. Ni sudut beta buat dia ni. And then Z dia naik atas, kemudian dia lintas pergi sana, dia atas, dia lintas cross macam ni, dia buat sudut gamma. So inilah gambaran-gambaran alpha, beta, gamma in terms of perspektif macam ni. You kena ingat bila two dimensioning, dia tak ada benda lain, dia X dengan Y je. Bila when we are talking about 3D punya position, you jangan terkejut. Kenapa tuan sini X ni Z? Of course lah. Sebab you tengoklah bila kita tengok mata dari sini, of course kita akan nampak X dengan Z. Y ni kita tak nampak. Y tu duduk dalam sana tu. Duduk dalam sana tu. Sebab tu you kena faham. So, same goes to beta and gamma. Baik. So, apa gunanya benda ni? Kita akan guna benda ni, alpha, beta, gamma ni untuk buat satu lagi statement untuk force. Itu kegunaan dia. Okay. Now, for basic trigo, saya tahu cos alpha sama dengan apa dia? Fx bahagi dengan F. Ini magnitude lah semua ni. Okay. Same goes to here. Cos beta. Cos beta sama dengan apa sekarang ni? Kita dah ada triangle lah ni. Bagi tahu saya, apa dia? Apa bahagi apa? Fy bagi F. Fy bagi F. Bahagi F. And then your cos gamma here is? Fz bagi F. Fz bahagi F. Jadi, bila saya rearrange benda ini kepada bentuk Fx, Fy, Fz, so I know that this is Fx is actually equal to F cos alpha. Okay, F cos alpha. Here is Fy equal to F cos beta. And here is Fz equal to F cos gamma. So, apa yang saya buat sekarang ni, saya menggunakan all these values here, these three values here representing alpha, beta, gamma inside the equation into here. Saya akan masukkan ke semua ni all together dalam sini, okay? Yang mana yang datang daripada sini ni, Fx, Fy, Fz yang biasa ni. So, bila saya elaborate this formula ke satu lagi formula yang baru, okay, saya akan dapat F ini, saya gantilah Fx dengan Fx ni. Saya gantilah. Saya ganti masuk kat dalam F cos alpha, okay, kurungankan dia sebenarnya ini ialah I, okay, plus ni Fy ni. Gantilah dengan F cos beta. F cos beta J plus dan Fz ini you gantilah dengan F cos gamma. F cos gamma
Okey. Dan kesemua ini ialah Newton. Boleh faham tak? You boleh faham tak? Daripada yang ni, yang biasa ni, yang kita duk belajar fx, fy ni kan. Okey. Kemudian transfer dia jadi fx, fy, fz. Kemudian dengan melihat sudut-sudut yang dibuat oleh f ini, saya dah boleh dapat another formula kembangan, okey, iaitu f cos alpha, f cos beta, f cos gamma. So saya ada dua formula sekarang ni yang saya boleh pakai. Selain pada yang ini, saya juga boleh guna movement biasa iaitu fxi plus fyj plus fzk. And this one is also should be in Newton. So, by in comparison, ini sebenarnya yang ini. Yang ini ialah yang ini. Dan yang ini ialah yang itu. Okay. This is your formula number 1. This is your second formula. So, itu sahaja formula yang you akan guna in order for you to solve any force in 3D punya problem. As long as you stick with this formula, I guarantee that you can solve any kind of problem regarding force in 3D. Okay. Baik. Kalau soalan suruh cari alpha, beta, gamma, itu direction untuk F ini membentuk dalam 3D, you just pindahkan je lah. Contoh nak cari gamma. So, gamma jadikan sebagai tajuk. Gamma sama dengan shift cos Fz over F. Macam tu je lah. Same goes to beta. Then do the same thing for alpha. So far so good. Boleh faham tak maksud saya daripada konsep of 2D transfer pergi 3D, keluar formula, and then by using this axis configuration, keluar another formula yang menunjukkan dia punya alpha, beta, gamma, representing dia punya position dalam 3D. Dia punya direction. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Ada soalan tak nak tanya? Tak mana yang confuse? Okay, nak tanya yang confuse dulu. Apa benda yang confuse? Dari segi explanation ni, apa yang confuse? Tak ada yang confuse. Kalau you confuse ke apa ke, sekali lagi you tengok balik video ni lah. Saya akan upload dalam YouTube. Okay, kalau tidak ada question, I would like to continue. Kita tengok satu soalan, contoh lah. Okay, kita tengok satu soalan. Saya nak kamu pergi kepada soalan tutor. Tengok soalan tutor nombor 11. Okay. Saya crop dulu sikit benda ni. Kita crop. Kita nak try buat lah kan. Dah belajar dah konsep. Okay. Alright. So, yang ni saya export dulu. Ataupun saya crop dulu. Okay. Clearkan benda ni. Mana soalan tadi? Okay. Now, maaf kecilnya. Okay. Sekiranya saya ada satu force, 30I tambah 50J tolak 45K, determine the magnitude and coordinate direction angles of the force. Now, macam ni lah. Pertama sekali, you kena construct lah X, Y, and Z in 3D. Okay. X, Y, Z. Saya suka configuration macam ni. X, Y, Z duduk atas. Okay. Z tu hala kat atas. Now, bila kita tengok macam ni, of course, I will know that this is my Fx movement, my Fy movement, and this is my Fz movement. Correct? Betul lah kan? Okay, baik. And this is my negative Z movement. Baik. So, ni sketching sajalah. Bila saya nak sketch my force now is from here, dia akan pergi 30I. Alah. Dia akan pergi 30I di sini from X. So, this is my 30.
And then the move on to 50J here in R and Y. So somewhere around the move 50J. And then the move down negative, move down lah sebab negative 45. So maybe somewhere around here. So this is your negative 45K. So this is your final destination. Now, as I were to construct the real position of F here, so from your origin up to your destination, draw. Inilah saya punya F. Bila saya lalukan dia. Okay. Baik. And of course, I know yang X ini, dia pergi dekat F, dia akan buat sudut alpha. Yang Y ni, dia pergi ke sini, dia buat sudut beta. And Z ini yang dia bawa turun F ni, represent by gamma. So, if you have this kind of question, I strongly suggest that you draw, you sketchkan benda ni. Baru you boleh faham F tu duduk kat mana. So, saya nak pakai formula lah sekarang ni. Kan? F ni, dia dah bagi 30I plus 50J minus 45K. Okay. So, bila kita tengok kepada konsep untuk mencari magnitude, of course we have to refer back to the coplanar punya konsep, concurrent, iaitu kita boleh mencari magnitude bagi F ini dengan menggunakan kaedah macam inilah. 30 squared plus 50 squared, okay, plus minus 45K squared. Okay, jadi you dapatlah value dia. You dapatlah magnitude. And then for you to find, magnitude ni settle, dah dapat dah. Coordinate direction angle, meaning to say this question need you to find this alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma. So, you dah faham dah yang alpha, beta, gamma ni dibuat oleh this trigo punya construction. Cos alpha, okay, sama dengan kalau alpha x iaitu movement by this fx. So, your fx is 30. 30 duduk di atas magnitude dia. Dan bawah ni ialah your ni. Force resultant punya nilai berapa? Tolong kira Ustaz. Kalau ikut jawapan di sinilah. 73.65. So divided by 73/65. Then you do the math, you should get the value of alpha here. Okay. Of course, you akan dapat 66 degrees. Do the same for beta. Do the same for gamma. Okay. Tapi jangan tersilap lah. Bawah ni semuanya 73.65. This one also 73.65. But your above value here, janganlah bubuh 30 balik. Tak boleh lah. Sebab yang ini yang Y punya 50. Dan yang sini ialah you punya negative 45. Kalau dia ada negatif, masuk kan. Jangan lupa pula. Sebab dia represent ke bawah. Dia akan buat angle lebih daripada 90 ni lagi. Here, see? 127.67. Okay. So far boleh faham ke? Kalau jumpa soalan macam ni, macam mana untuk solve? Tolong respon kejap. Boleh. Boleh. Yang perempuan je respon. So the explanation. Understand pun. So far the explanation okay lah. Understand. Okay, takut laju sangat kan. Okay, good. So I would expect that you can buat soalan tutor for question number 12, 13 respectively lah. Okay, and also number 14. I will assign individual punya parts nanti, but please pay attention to the concept explanation first by me lah. Now, so yang ini saya scrub dulu untuk reference kamu di nanti-nantilah kan. Okay, right. Okay. So
ada satu lagi benda yang saya nak kamu faham, iaitu bila kita buat force in 3D ni, okay, X, Y and Z. Okay, baik. Apa benda saya nak beritahu tadi? Force tu tadi. Okay. Selain dia move secara sudut, secara Fx, Sy and Fz, dia juga menggunakan sudut selain daripada alpha, beta, gamma itu dengan hanya movement secara biasa. Okay, tengok Sini dia move Fx. Okay. Mana force ni? Ni F tadi. F kita tadi. This is your F. Okay. Baik. Movement Fx dekat sini. Fx. And then dia lalu Fy. Fy. And then dia naik dekat Z lah. Dia naik. Amboi, lenggok sangat Oi, ya Allah. Mulalah tu, lebih kurang halal lah. Okay. This is your Fz. Now, suppose that soalan ni, dia tak bagi alpha, beta, gamma. Dia tak ada bagi nilai-nilai alpha tu lah. This one contribute by alpha. Okay. This one contribute by beta and this one contribute by gamma. Katalah soalan tak bagi macam tu. You tak boleh nak resolve. You nak guna cos alpha pun tak boleh. Okay. Sebab dia tak bagi. Kalau dia tak bagi, tapi dia bagi sudut macam ni. Dia bagi sudut macam ni. Macam mana saya nak cakap? Dia bagi sudut macam ni. Theta 2. Macam tu. Kemudian dia bagi satu lagi sudut. This one here to here is theta 1. Okay. Macam mana kita nak guna cos alpha, beta, gamma? Tak boleh nak guna. Sebab this theta 1 here and theta 2 here do not represent the triangle construction yang kita bincang awal-awal tadi. Alpha dia mesti touch X dan dia mesti touch F. Okay. Same goes to Y, iaitu beta. Beta dia mesti touch Y dan dia touch F. Sekarang ni your theta 1 dia hanya touch your Fx here, X, but dia tak touch F. Sama juga dengan theta 2. Dia touch Z. Theta Z ni kita boleh consider dia sebagai gamma. Okay. Tapi kalau saya tak mau guna yang tu, okay, saya boleh buang benda ni. Okay, saya boleh buang macam ni. Saya buang ini. Okay. Saya nak letak theta 2 ni kat sini. Tak mau letak macam gambar tu. Okay. So, same thing you will find that whenever the angles is different from the original one, which is alpha, beta, gamma, dia bagi macam ni. Tak ada masalah sebenarnya. Sama je. You akan jumpa juga dia punya question dia macam ni. Okay. Your F here is Fx. I plus Fy. J plus Fz. Okay. Now, take a look at this one. Yang ni yang saya nak kamu pay attention ni. Your theta 2 here, if I were to look at this angle, saya nak tengok dari sini. Ni, kamu tengok Yang ni, F ni pada paksi Z, okay, kita nampak dia macam ni. Dia lalu kat sini, lepas tu dia naik atas. Seolah-olah macam nampak, macam satu triangle ni. Bila saya construct dia, saya akan nampak dia lalu daripada 0, 0, 0. Dia pergi sini straight. Tengok mata saya kat sini sekarang ni. Bila tengok straight, bila saya tengok daripada mata macam ni, nampak straight lah. Okay. Nampak straight. Okay. So this one is your ada nilai F. And then dia naik. FZ. Ni FZ ni. This one your diode ni. Yang ni.
And then yang FZ ni naik. Ni FZ ni naik. Pun boleh menghasilkan F. Dia akan menghasilkan F juga. Tak gaduh alpha, beta, gamma pun boleh. Macam ni pun boleh. Okay. Dia boleh dapat F juga. Tapi dia disumbangkan oleh theta 2. Itu yang saya nak masukkan. Itu yang saya nak kamu faham tu. Yang buat macam ni bukannya alpha, beta, gamma. Theta 2. Okay. Theta 2 hasilkan benda ni. Okay. Let's say that. Okay lah. Kalau macam tu. Saya kena label benda ni. Let's say saya label movement here. Dengan FZ membuat F ini. Saya label dia sebagai F prime. Okay. Saya label dia sebagai F prime. Now. Apa yang saya boleh bagi tahu kat sini ialah. Bila saya buat cos theta 2. Saya akan nampak dia sebagai F prime divided by F. Okay. F prime divided by F. And then my sin theta 2 is equal to Fz, okay, divided by F. Boleh nampak tak tu? Ini cos theta 2, ini sin theta 2. Baik. Yang dihasilkan oleh this triangle. Triangle ini menghasilkan dua value yang penting, iaitu cos theta 2 dan sin theta 2. Okay, you kena ingat kita akan guna balik benda ni. Now, take a look at this movement of Fx and Fy. Bila mata saya ni, saya letak ke atas macam ni, saya tengok dia secara 2D, X, Y, dan bila saya construct dia, saya akan nampak macam ni lah. Dia pergi dekat X, iaitu Fx, and then dia lalu kat Y, dia lalu Y macam ni. Daripada sini dia bukan naik. Kamu tengok dia macam lalu. Sebab mata hang ni atas dah ni. Nak Fx, Fy. Okay. Fx, and then dia move kepada Fy. Juga, sebenarnya Fx dengan Fy ini, dia akan buat satu resultant. Tapi resultant ini, sebenarnya, dia hasil kat sini. Dia terhasil dekat sini. Here. So, Fx dengan Fy ini, dia menghasilkan resultant di sini. Jadi, yang kamu perasan sebenarnya, yang dia buat resultant dekat sini ini, sebenarnya F prime lah. Sebenarnya, resultant yang dibuat oleh Fx dan Fy ini, sebenarnya ialah F prime. Dan F prime ni pula sekali lagi, dia bergabung dengan Fz, barulah dia membentuk F. Boleh nampak tak benda ni? Halo? Boleh. Okay. You kena faham, you kena imagine your eyes tu in different perspective, different angle. Otherwise, you stick dengan X, Y, Z yang biasa, you boleh confuse. Okay? You kena tengok, mata you tengok di mana sekarang ni untuk for the sake of analysis. Now, this Fx and Fy here, okay, yang menghasilkan F prime ini, dia ada satu sudut, iaitu sudut theta 1. Fx, Fy dapat theta 1. Okay, dan ini adalah right triangle. Alright. Again, I can do the cotrigonometry method here. Cos theta 1 is equal to Fx, okay, divided by the F prime. And my sin theta 1 here is equal to Fy divided by the also F prime. So from these two triangle, I get this crucial value here lah. Now, remember this formula. Apa jadi pula ni? Okay, remember this formula. Ingat tak balik formula ni? Ni. Somewhere around here, ni, dia dah ada dah. Dia dah macam dah jumpa-jumpa dah. Macam ada Fx je kat sini. Ni dia Fx. Sini macam ada Fy. Sini macam ada Fz. Boleh masuk ni kat sini ni sekali lagi. Itu yang saya nak bagi tahu. Okay. Bila you construct benda ni, okay, you kena faham lah.
This one is, kita cuba mencari f prime dulu. F prime equal to f cos theta 2. Okay, ni just rearrange balik je. And then my fz here is f sin theta 2. Same goes to this one. So saya nak dia jadi fx sebagai tajuk. Makanya yang ini dia menjadi f prime. Okay, f prime cos theta 1. This one should be fy f prime sin theta 1. Okay. Now, adakah saya boleh terus masukkan fx, fy dan fz yang dah macam tak sabar-sabar nak masuk dalam ni, nak ganti ya? Ataupun saya kata, relax lu. Ni f prime ni tak tukar lagi ni. You masukkanlah f prime yang dah dikira ni. So, yang ada f prime hanyalah fx dengan fy. Fz tak ada f prime. Dia terus f ni. F sin theta 2. So, it is matter of you put in the value. Okay, put in the value. Right. Jadinya dia akan jadi f cos theta 2. Ini baru f prime. Ni jangan lupa. Cos theta 1. Do the same for this one. F cos theta 2 and sin theta 1. Barulah you dapat semua dalam sebutan F. F and F. Okay. So if I were to elaborate this equation by adding all the values here. Okay. Makanya saya punya F ini dia akan jadi macam ni lah. Fx I plus Fy J plus Fz K. Dia akan sama. Masuklah Fx, Fy dengan Fz. So Fx is this one. F cos theta 2 cos theta 1. Okay. Kurungkan dia. Nak bagi tahu kata dia ni Fx. Kemudian keluar ni I. Plus F cos theta 2 sin theta 1. Kurungkan dia. Supaya kita tahu dia sebenarnya ialah elaboration for Fy. And this one should be J. Plus Fz here is F cos theta 2. Okay. Okay. Dan kesemuanya ni should be in Newton. So whenever I find out that my F here, dia ada laluan Fx, Fy and Fz, but without the value of alpha, of beta and gamma given. Instead, the question give you this theta 1 and theta 2 configuration like this. So by utilizing the directions of axis and the concept of trigo, saya dah boleh faham, oh ini dia macam trigo cosine je, elaborate masuk dalam ni. Okay. So eventually I will get another formula for F in terms of theta 1 and theta 2. And this is the formula lah. Okay. This is the common formula. Okay. Common formula. Dia boleh berubah sekiranya theta 1 dan theta 2 tak sama. Okay. So this is your formula number 3. Ataupun C tadi kot, tadi ABC, ini C. Okay. So far so good. Boleh faham ke? Tolong respon sikit. Yes. Okay, good. Kita crop sikit untuk rujukan lanjut. Okay. Yang macam ni kamu akan jumpa dalam soalan tutor. Soalan mana?
Noh. Cuba tengok soalan tutor. Soalan 17, soalan 18, dah kamu akan jumpa yang jenis macam ni. Okey. Okey. 19 pun sama macam ni. Okey, sama macam yang kita bincang ni. You just masukkan value je lah. Okay. But whenever you find that you cannot remember this value, you tak boleh hafal this formula, but I strongly advise for you not to hafal. You just construct je triangle ni. Of course, you akan dapat balik formula yang nombor C ni, yang huruf C ni. Okay. So, sekiranya tidak ada soalan, cukuplah kot untuk hari ni kita bincang pasal konsep sebelum kita dig in details regarding the Force in 3D questions and solutions. Boleh ke? Kita stop dulu. Ada any last question? Anyone? Tak dengar. Apa dia? Tak ada tuan. Tak ada tuan. Tak, jelas tak? Ke confused? Bagi tahu saya. Confused ke? Faham. Okay, good. Faham, jelas. Okay, good. Pehe. Okay, tu boleh lah. So, kalau macam tu, tak ada apa dah lah. Okay, that's it for today. We see you next week. And, alright, you can leave the class now. Thank you. Thank you tuan. Yeah. Terima kasih tuan. Yeah. Terima kasih tuan. Hmm. Terima kasih tuan. Ya. Assalamualaikum. Salam.